Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Farid Misbah, sahabat saya Cik Anwar, Nurliza, Zamzuri Mak Amin, Tengku Murni Yang Mulia, Haziana Nordin, Intan Zuraini, Nur Sahaliza, top fan kita Zamzuri Mak Amin, Ustaz Syafiq Murad yang turut hadir pada malam ni, dan terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah tafsir kita seperti biasa pada malam ni. Muhammad Azuddin, Muhammad Hasfani Ahmad, Mini MKI, dan kakak tersayang Amar, Muhammad Zainuddin, dan seterusnya muslim-muslimat yang hadir dalam kuliah pada malam ni. Mari sama kita buka tafsir Ibnu Kathir dalam jilid yang kelima, muka surat 349. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan innasy syaitana yanzaghu bainahum innasy syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan merahmat kepadamu jika dia mengkehendaki, dan dia akan mengazabmu jika dia mengkehendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Dan sungguhnya telah kami lebihkan sebahagian para nabi atas sebahagian lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Mari kita rujuk sama tafsir Ibnu Kathir ni tuan-tuan pada muka surat 349 jilid kelima ya. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi merintahkan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW supaya menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar dalam perbincangan selalu mengucapkan kata-kata yang benar dan kata-kata yang baik. Kerana kalau mereka tidak melakukan perkara itu, nescaya syaitan akan mengacaukan di antara mereka dan menghantar mereka kepada kejahatan, perselisihan dan juga pertikaian. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh Adam dan juga anak cucunya, iaitu sejak dia menolak bersujud kepada Nabi Adam AS. Dan pemusuhan syaitan itu nampak jelas dan nyata. Oleh kerana itu Allah melarang seorang muslim menunjuk saudaranya dengan besi, kerana syaitan akan melepaskan besi itu dari tangannya dan mungkin akan mengenai saudaranya itu. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi pernah bersabda, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yadri ahadukum la'ala syaitana yanzighu fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Tidaklah sepatutnya seorang kamu menunjukkan kepada saudaranya dengan senjata, sebab sungguhnya dia tidak mengetahui, mungkin saja syaitan akan melepaskan itu dari tangannya sehingga dia terjatuh ke dalam lubang neraka. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ayat ni kalau kita perhatikan tentang motivasi kepada orang beriman supaya mengatakan perkara-perkara yang baik dalam hidup ini. Kata Al-Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, ini berikutan dengan tindakan sebahagian daripada pihak musyrikin. Kanu yu'dhuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yu'dhuna sahabah. Kelakuan sebahagian besar daripada kaum musyrikin ketika turun ayat ini di Mekah adalah menyakiti para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kalangan sahabat Nabi ni ada yang kuat, seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu contohnya. Apabila Sayyidina Umar masuk Islam, maka Allah menurunkan ayat, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad SAW, cukuplah Allah dan juga orang yang mengikutimu di kalangan yang beriman. Kata sebahagian para ahli tafsir, itu adalah merujuk kepada kemasukan Umar Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam, iaitu menambahkan kekuatan dan keberanian kepada sahabat-sahabat Nabi supaya tidak lagi takut kepada pihak musyrikin. Walau bagaimanapun golongan seperti Umar, seperti Hamzah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in ini tidak ramai. Ramai merupakan sahabat yang lemah dan miskin. Mereka memerlukan kepada penjagaan, mereka memerlukan kepada bimbingan, petunjuk. Kerana golongan musyrikin menunggu masa sahaja untuk mengenakan apa-apa tindakan yang kejam kepada umat Islam.
Maka Nabi telah pun diajar oleh Allah SWT dalam ayat ini supaya kaum beriman, kaum mukminin bercakap baik-baik. Setengah para ulama tafsir mengatakan ayat ini telah pun dinasahkan dengan ayat jihad, iaitu ayatul saif, ayatul qital, ayat yang berkaitan dengan peperangan dan memberikan galakan kepada umat Islam untuk mempertahankan diri, menerusi jihad dan sebagainya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ahsan ini dia wazan di af'al. Ahsan wazan di af'al. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ahsan dan juga af'al atau wazan af'al ini, aula, ajwad, ini merujuk kepada kita hendaklah berkata yang baik-baik. Apakah makna kebaikan ini? Kebaikan berarti adalah kalimah tauhid, kalimah yang berkaitan dengan Islam, kalimah akidah, kalimah yang menyeru manusia kepada Allah SWT, kepada Islam. Dan sebelum itu kita lihat perkataan qul li ibadi, qul ya ibadi. Setiap kali sesuatu perkataan disandarkan kepada Allah, contohnya ibad dalam konteks laras frasa ayat ini, ia merujuk kepada dipanggil idhafatun litashrif, idhafatut tashrif. Apabila kita sebut hamba apa ya? Tapi bila sadar kepada hamba Allah, ia meletakkan manusia di kedudukan lebih tinggi daripada manusia yang lain. Begitu juga kalau kita sebut baitun, rumah. Kalau sebut baitu zahazan, rumah zahazan tak ada apa nilai pun tuan-tuan. Tapi kalau sebut baitullah, maka semua mata akan bertumpu kepadanya untuk pergi buat umrah dan juga haji. Jadi perkataan ibad ini kita telah pelajari merujuk kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa, kerana Allah sebut dalam surah Al-Furqan wa ibadur rahman. Dalam surah Az-Zumar yang lalu kita telah baca qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi disandarkan dalam bahasa Arab ini dipanggil mudhafun ilaihi. Bila disandarkan perkataan ibad kepada Allah, ia merujuk kepada kemuliaan, ketinggian, keagungan. Jadi dalam ayat ini Allah mengajar kita untuk berkata perkataan yang bersifat ahsan. Kepada orang beriman dianjurkan, dimotivasikan, diingatkan, dipesan supaya berkata perkara yang baik-baik. Kalau berkata dengan cara yang baik macam Dr. Zakir Naik pun tuan-tuan kena macam-macam tindakan oleh pihak musyrikin, pihak kafirin. Apatah lagi kalau berkata perkataan yang kasar, bukan? Demikian yang boleh saya petik rumusannya daripada tafsir Al-Kabir oleh Al-Imam Al-Faqurazi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, menganjurkan kepada kita walaupun kita nak menyeru kepada Islam sekalipun, kenalah gunakan perkataan yang paling mudah, perkataan yang paling ringan, perkataan yang paling lunak, perkataan yang paling menarik, perkataan yang penuh dengan motivasi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila menyebut tentang ahsan ini, kata Syekh Ratib Nabulisi dan tafsirnya, bahawa ahsan ini antuwahid, wal ahsan an taqula kalimat at-tauhid. Kamu hendaklah sentiasa menambat dirimu dalam apa jua perkataan, pesan, peringatan. Kalau jadi cikgu, ingatkan anak murid kita kepada tauhid, kepada akidah. Beza kan tuan-tuan kalau sebut kita mengajar sebagai contohnya sains, kita bercerita tentang virus yang sedang merebak dengan wabak pandemik sekarang. Tapi cikgu sains yang ingat kepada martabatnya sebagai seorang hamba Allah dalam konteks ayat ini, menambat dirinya dan anak-anak muridnya bahawa ini bukan fenomena setakat sains saja, tapi ia ada kaitan dengan sesuatu hikmah yang Allah jadikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tentulah berbeza kalau kita bagi contoh kan tuan-tuan, dalam ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Contohnya kita kata hadzal ladzi alaja ibni, ini adalah doktor yang merawat anak saya sampai sembuh. Ini perkataan orang biasa-biasa tuan-tuan. Tapi kalau orang ini mengingat martabatul ihsan, berkata satu yang ahsan, yang lebih baik di sisi Allah, bahawa kamu berkata waffaqallahu tabiba ila mu'alajati ibni wa shifaihi, kita berkata Allah lah yang telah beri taufik, memberi kepada doktor itu kaedah ilham untuk merawat putera kita, anak kita sampai sembuh. Beza tak? Di antara yang pertama berkata inilah doktor yang paling pakar, kalau dirawat mesti sembuh. Dengan yang kedua berkata Allah lah yang bagi taufik. Bukan semua doktor berjaya dalam bagi rawatan tuan-tuan. Banyak kes rawatan yang gagal. Jadi menunjukkan kepada kita dalam konteks rawatan itu mesti kita menambah diri kita dengan ihsan, rutbatul ihsan, maqamil ihsan dalam berkata-kata dan bertindak ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah perkara yang kita sebut. Ada seorang berlaku rumahnya kemasukan pencuri.
Maka orang berkata nasib dia baik betul, pencuri itu masuk bilik anak dia yang seorang tu tak diceroboh, bilik orang lain semua kena tambat, hidup-hidup kena tambat anak-anak dia, dengan tuan rumah isteri saya kena tambat, yang seorang tu nasib dia baik betul. Ini kata-kata orang biasa tuan-tuan. Tapi kata orang yang luar biasa, yang sentiasa ingat kepada nikmat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah dan rutbatul ihsan yang sedang kita bincangkan dalam tindakan dan juga perbuatan perkataan ini, dia akan berkata Masya Allah, kuasa Allah, Allah menyelamatkan anaknya yang dalam bilik itu, yang lain semua kena. Subhanallah, Masya Allah, apalah amalan dia agaknya sampai Allah melindunginya. Berbeza kan tuan-tuan? Seorang lagi berkata, Alhamdulillah anak saya keputusan peksa SPM-nya cemerlang dapat seri A. Ini orang yang ingat Allah. Yang lain pula berkata, anak saya cemerlang memang dia rajin betul. Semua latihan dia buat, duduk tak berhenti-henti belajar. Beza tak tuan-tuan? Jadi inilah yang diseru oleh Quran. Antara maqasid Quran adalah mengingatkan kita tentang adanya rububiyah. Kita sebagai hamba dan ada Tuhan yang mentadbir urusan kita. Jadi kata Dr. Ratib Nabulusi dalam tafsirnya yang merujuk kepada ihsan dan juga ahsan ini, nombor satu sekali, kita mesti menambah diri kita dengan kalimah tauhid dalam segenap tindakan, aktiviti kehidupan kita. Yang kedua tuan-tuan, maksud ihsan ni juga dia sudut berkatalah yang terbaik. Kalau kita ada pilihan antara hasan dan juga ahsan, maka bila kita bercakap ketika berdebat sekalipun, hendaklah kita berkata perkataan yang ihsan, ahsan ini, al-ahsan ini. Al-ahsan ataupun ihsan. Ihsan ni adalah dia punya masdar tuan-tuan ni. Ahsana yusinu ihsan. Jadi ihsan dari sudut perkataan ketika kita berdebat, bercakap, maka ini yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada kesempatan kita bincang surah An-Nahl, surah Lebah, bila Allah berfirman wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu berdebat dengan golongan itu dengan cara yang terbaik. Kalau ada baik, ambil yang terbaik. Ini yang saya gambarkan tadi tuan-tuan. Bila kita tidak bercakap dengan yang baik, maka akan bawa kita kepada satu kemudaratan yang Allah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat ke-108. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci, mencela Tuhan orang-orang kafir itu sehingga mereka mencela Tuhan kamu dalam keadaan mereka jahil. Walaupun kita berada di pihak yang benar, tapi alangkah baiknya kalau kita dapat meneliti, mengkaji bagaimana cara ulama-ulama Islam disebut comparative studiesnya, comparative religionnya ketika mereka bincang Islam dan juga bukan Islam. Ya, kalau kita dapat kaji pandangan Mujahid Akbar yang dipanggil penjihad yang paling besar di kurun ini, almarhum Syekh Ahmad Didat dalam perdebatannya, dan sekarang ada Dr. Zaki Naik Hafizahullah yang mencurahkan banyak baktinya untuk mengajar manusia tentang kebenaran Islam dan membuktikan kepalsuan ideologi dan juga agama lain tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi makna ihsan yang kedua dalam berkata bertindak ini adalah kalau kita perlu berdebat dengan orang kafir sekalipun, berdebatlah dengan cara yang betul. Kalau kita perlu berdebat dengan orang Islam, berdebat dengan cara yang betul. Jadi target kita dalam perdebatan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara kedua. Perkara ketiga berkaitan dengan ihsan dalam tindakan dan perkataan kita, kata Dr. Ratib Nabulusi tuan-tuan, adalah memilih perkataan terbaik ketika kita berhubung dengan orang lain. Qul al-kalima al-ahsan al-husna fi ayati alaqatin ma'al akhirin. Pilihlah perkataan yang terbaik sekali ketika kita bercakap, ketika kita berkata dengan seseorang. Contohnya tuan-tuan dulu kalau anak-anak kita, anak-anak pada zaman dahulu 30 tahun baya-baya saya ni, ketika kecil-kecil kalau tak mau belajar, nanti ayah akan sebut pada kita, engkau kalau tak belajar sesungguhnya, besok kau mengakhiri hidupmu sebagai seorang tukang potong rumput. Kau nak tak tukang bawa lori sampah? Itu kata-kata orang dulu tuan-tuan, 30 tahun dulu. Perkataan seperti itu tak lagi sesuai untuk kita ungkapkan zaman teknologi maklumat macam hari ni tuan-tuan. Kena ubah sikit gaya bahasanya. Kita cakap pada anak kita pada hari ni, nak belajarlah sesungguh. Besok kalau kau belajar sesungguh, kau jadi orang hebat, kau jadi businessman, kau jadi seorang saudagar, kau jadi seorang kontraktor yang hebat, kau dapat perbaiki kehidupan orang bawa lori ini. Kamu dapat perbaiki hidup orang potong rumput ini, dapat bagi gaji lebih kepadanya. Kan beza tu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab dalam Islam diajar kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun diam.
Dan saya teringat ada satu peristiwa daripada hadis sahih tuan-tuan berkaitan dengan kisah perkahwinan Nabi SAW dengan salah seorang isteri baginda bernama Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Iaitulah kalau kita baca dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari sebagai contohnya, riwayat Ahmad, bila Hafsah ini kematian suami, sama ada disebut mati suaminya selepas perang Badar, suaminya mendapat pangkat Al-Badri. Al-Badri ini berarti sangat tinggi makamnya di sisi Allah dan Rasulnya, kerana beliau terlibat dalam perang Badar. Sampai Nabi menyatakan, i'malu ma syi'tum ya ala badrin fa innahu kad ghufira lakum, buat apa sahaja yang kamu nak buat wahai peserta-peserta perang Badar, kerana Allah telah mengampunkan bagi kamu. Kata-kata Nabi ini bukanlah makna mereka boleh buat maksiat, bukan, tapi nak menunjukkan kesempurnaan iman mereka ketika mereka berjihad di medan Badar itu, sehingga Allah meletakkan makam mereka begitu tinggi, telah diampunkan dosa-dosa mereka yang lalu, besar peranan mereka kepada Islam. Jadi tuan-tuan, bila wafatnya suami kepada Hafsah yang namanya Khunais bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu wa ardah, dan dia telah bersama-sama dalam 2 kali penghijrahan umat Islam, sekali ke Ethiopia, ke Habsyah, dan kedua ke Madinah. Besarnya peranan Khunais bin Huzaifah As-Sahmi ini, suami kepada Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Ada setengah riwayat mengatakan beliau terlibat juga dalam perang Uhud, maknanya umur panjang sampai ke perang Uhud, dan dia mati selepas perang Uhud macam Abu Salamah radhiyallahu anhum. Wallahu alam tuan-tuan. Jadi ni kata-kata para ulama hadis yang menceritakan tentang kematian suami kepada Hafsah. Maka Hafsah pun menjadi seorang janda muda tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan bapanya Umar Khattab radhiyallahu anhu risau melihat putrinya, sayang daripada putrinya. Riwayat mengatakan Sayyidina Umar pernah bunuh anak perempuan tu, riwayat tak tepatlah tuan-tuan ya. Riwayat yang tidak benar sebenarnya. Ada diceritakan orang. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu keprihatinan seorang ayah, merenung melihat putrinya tinggal seorang, umurnya masih muda. Maka Sayyidina Umar pun mendekati 2 orang sahabat baiknya. Pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan yang kedua mendekati Uthman bin Affan radhiyallahu an. Maka Sayyidina Umar memujuk Abu Bakar dengan berkata, wahai Abu Bakar, kahwinilah engkau akan putriku Hafsah yang sekarang menjadi seorang janda dalam usia yang muda, suaminya telah meninggal dunia, saya boleh bagi kegembiraan padanya, menguatkan imannya. Abu Bakar diam je tuan-tuan. Tentulah malu kita kan tuan-tuan kalau depan dengan situasi seperti ni, sama ada kita bapa ke atau kita yang melamar orang ke, orang tak layan, diam saja. Sebenarnya kata tuan-tuan guru, kalau dalam bab Minang ni, katalah kepada bakal pak mentua tu ke mak mentua, cakap dengan dia, tuan saya minat untuk Minang anak tuan ni, pantun-pantun tak reti, saya bukannya orang reti pantun, tapi saya Minang dengan harapan diterima, sama ada untuk siapa ke. Kalaulah ia diterima, alhamdulillah, kalau ia ditolak, Allahu Akbar. Ini kata orang saleh tuan-tuan Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, Allahu Akbar. Tapi tolonglah jangan cerita pada sesiapa pun tentang usaha saya ini, kerana ia membuka aib seseorang. Kalau orang saleh dengar kata begitu, apa dia jawab? InsyaAllah bagilah saya berunding dengan ibunya dulu, dengan anak perempuan saya dulu, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Abu Bakar, memujuk Abu Bakar untuk menyunting putrinya Hafsah, janda yang masih muda itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan memujuk Osman dalam masa yang sama, siapa yang cepat. Tapi Osman menjawab dengan terus terang, mengatakan dia belum memerlukan isteri, dia tak dapat nak menerima tawaran itu walaupun dia sangat baik. Osman berkata baik-baik tuan-tuan. Tapi beza dengan Abu Bakar diam je. Allahu Akbar. Abu Bakar dengan Osman tentulah Abu Bakar lebih baik. Tuan-tuan, mereka ni berkahwin bukan untuk melempias hawa nafsu, tapi untuk bagi matlamat, untuk menguatkan persahabatan, kemudian untuk belajar selok-belok keislaman, kerana mereka ni merupakan para salihin. Maka Sayyidina Umar balik termenung dia. Osman menolak, Abu Bakar pula diam saja. Maka beberapa hari kemudian, tiba-tiba Rasulullah telah minang Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Nabi telah bersabda kepada Umar akan mengahwini Hafsah, seorang yang lebih baik daripada Abu Bakar, dan dan Nabi SAW mengatakan akan mengahwini Osman, seorang lebih baik daripada Hafsah. Tahu tuan-tuan, kerana Nabi SAW telah mengahwinkan 2 orang puteri baginda kepada
Osman, selepas mati seorang, wafat seorang, Nabi kahwinkan dengan puteri yang kedua. Nanti kita cerita bab ni tuan-tuan. Maka apa yang kita dapat pelajari daripada peristiwa yang simple ini, kata para ulama dalam kata-kata nukilan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika mengulas hadis ini, tuan-tuan, menceritakan bahawa tengok tindakan para sahabat begitu menjaga rahsia. Kerana sebenarnya Abu Bakar berkata kepada Umar bila Nabi sempurna meminang Hafsah ini, Abu Bakar datang jumpa Umar. Ini sahabat baik, tuan-tuan ya. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar sahabatku, sebenarnya tiada orang yang lebih baik daripada Hafsah. Tetapi aku mendengar Rasulullah telah menyebut tentang Hafsah, tapi aku tidak mahu bocorkan. Kita ni kalau benda-benda yang belum konkret, belum confirm, jangan hebah-hebah lah, tuan-tuan. Baru bertunang je kan, tak payahlah buat besar-besar macam berkahwin. Kan dalam Islam dia ajar kita ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Dalam melakukan perkara-perkara kebaikan tak payahlah sebar-sebarkan. Perlu sebar kepada orang dekat-dekat sudahlah, pakcik makciknya sudahlah. Tak payahlah masuk Facebook, baru tunang, duduk pula pegang cincin pula sesama Allah, macam-macam perkara haram yang dibuatnya. Kita tak mulas siapa, tapi bercakap secara umum hukum, tuan ni. Maka ketika Abu Bakar mendengar Rasulullah menyebut tentang Hafsah, maka Abu Bakar tahu Rasulullah telah minat pada Hafsah, nak menggembirakannya, kerana perkahwinan Nabi dengan perempuan-perempuan berstatus janda pada masa itu untuk membela agama mereka, kerana mereka ni merupakan isteri-isteri kepada golongan yang sangat setia kepada Islam, al-awfiya ul atqiya ul abriya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka berkata Abu Bakar, bila Nabi sempurna meminang Hafsah, Abu Bakar datang leka-leka berjumpa dengan Umar dan berkata, wahai Umar radhiyallahu an, sebenarnya aku dengar Rasulullah menyebut tentang puterimu, jadi aku nak cakap pada kau, aku bersalah. Tapi ketahuilah dirimu, wahai Umar, tiada perempuan lebih baik daripada puterimu Hafsah. Kalau Nabi tidak berkahwin dengannya, tentu aku akan menerima pinanganmu, berkahwin dengan puterimu, wahai Umar Khattab radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini maksudnya bercakap benda yang baik-baik. Kalau tak boleh bercakap, diam. Kan orang kata kalau bercakap itu daripada perak, diam itu daripada emas. Ataupun macam mana ke nak menggambarkan kepentingan untuk mengelakkan bercakap. Kerana ada orang ni bila dia bercakap nampak kebodohannya, nampak kejahilannya. Ya, kalau sebut bahasa lebih kasar nanti orang tak suka pula. Lebih baiklah kita biarkan orang pandai-pandai bercakap. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Ada seorang bercerita, cerita ni pengajaran biasa saja, cerita orang biasa, orang-orang baik-baik. Dia berkata bahawa beliau berpeluang belajar luar negara, belajar kat negara barat lah, dengan masternya, PhD-nya bawa pulang sijil daripada negara yang terkemuka dalam bidang engineering itu. Jadilah bersyarah dan kemudian mengambil keputusan untuk buka firm sendiri, berjaya dalam kerjayanya. Maka dia memilih untuk berkahwin dengan gadis pilihan ibu ayahnya. Gadis pilihan ibu ayahnya orang biasa-biasa saja, tak belajar tinggi macam dia. Orang mulia, orang baik, tapi mungkin tak kesempatan, tak ada peluang untuk belajar tinggi macam suami itu. Maka suaminya pun bawalah pulang barang-barang beli daripada UK. Pinggannya, ya, di UK sana mereka ada golongan minimalis, iaitu kalau beli satu barang yang lama masih elok lagi, dijual dengan harga yang berpatutan. Mainan pun, pakaian, macam-macam lah. Sebelum perkara ni sampai kat negara kita, negara-negara barat, mereka dah lama mengamalkan ada Sunday punya, apa dipanggil, kabut sale dan sebagainya. Maka suami yang baik ini belajar kat luar negara, exposure-nya kepada dunia luar, bawa pulang barang-barang daripada luar. Jenama ni pun lain, bawa pulang ke rumah, ke Malaysia, barang-barang dia beli pada negara yang maju. Ini sahabat bercerita lah, tuan-tuan ni. Maka isterinya tak ada exposure, belajar tak tinggi mana, orang pandai, orang baik, orang mulia. Tapi bila tengok suami dia bawa pulang barang-barang ni, dia pun heran, dia tak pernah tengok, tak pernah baca. Tapi isteri yang salihah, yang baik ini, dia faham bahawa dia tak berpeluang belajar jauh macam suaminya, terbuka melihat macam-macam. Maka jangan diulas apa-apa yang suaminya buat, kerana suaminya orang baik, orang pandai, orang saleh, orang yang berkecimpung dalam bidang antarabangsa. Maka itulah pengajaran daripada apa yang dikata oleh Dr. Ratik Nabulsi kat sini, tuan-tuan. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita jangan bercakap, sebab kalau kita bercakap ni menampakkan kejahilan kita. Kalau kita berada dengan orang pandai-pandai, kita diam. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling baik imannya selepas Rasulullah, bila dia tidak dapat mengulas permintaan Umar itu, dia mendiamkan diri dalam peristiwa seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang hadis Sayyidina Abu Bakar berdiam diri ketika Umar menawarkan kepadanya untuk berkahwin dengan puterinya Hafsah itu.
Menariklah kisah ni untuk kita baca tuan-tuan ni. Carilah buku apa-apa kisah-kisah Anbiya, kisah-kisah Nabi SAW, sirah Nabi untuk kita pelajari. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah buku ni. Buku ni pun saya dapati sangat menarik. Sirah Nabi SAW, Sirah Nabawiyah. Buku ni daripada Indonesia. Saya beli masa pesta buku yang lalu. Saya dapati dalamnya banyak perkara-perkara kebaikan. Saya pun tak pasti di Telaga Biru ada ke tidak, tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada perkara yang dipanggil sebagai rutbatul ihsan dalam tindakan dan juga perkataan, kata Dr. Ratib Nabulsi ini. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi berkata perkara-perkara ihsan ni melibatkan akidah. Segala benda tambat di kita dengan akidah. Yang kedua, kalau kita perlu berdebat dengan orang, berbahas dengan orang, hormati orang dan gunakan ayat yang paling baik, bahasa yang paling mudah untuk orang faham. Dan yang ketiga, hendaklah kita dalam perkara perhubungan kita dengan orang keliling kita pun bercakaplah yang baik-baik. Kalau tak boleh bercakap, tak tahu apa nak cakap, diam. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syair yang sangat indah, tuan ya. Imam Syafi'i ini kata-katanya sangat indah. Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu, la yaldaghannaka innahu thu'banu, kam fil maqabiri min qatili lisanihi, kanat tahabu liqa'ahu syaja'anu. Beliau berkata, jagalah lidahmu wahai manusia. Janganlah janganlah lidah itu bertindak seperti ular, kerana jagalah kamu lidah kamu, kerana ia lebih pedih, lebih bisa daripada ular yang bahaya. Berapa ramai orang yang telah dikuburkan dalam kubur mereka disebabkan dibunuh oleh lidahnya. Dahulu mereka merupakan panglima-panglima yang ditakuti orang. Jagalah lidahmu wahai saudara, kerana lidahmu itu lebih besar daripada ular yang bahaya. Berapa ramai orang yang telah dikuburkan kerana bahana lisannya, lidahnya, sedangkan masa hidup dahulu mereka merupakan panglima-panglima yang digeruni oleh musuhnya. Nampak kata-kata ni. Jadi dalam bercakap, kata Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, perkataan ihsan yang Allah Taala maksudkan itu disebut berkata-kata, pilihlah yang terbaik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pekerja, dia pejabat sebagai contohnya, pekerja ni datang daripada negara seberang, dia pun tidak faham apa, tapi kerjanya jujur, cuma ada kelemahan-kelemahan tertentu, tuan-tuan panggil datang, puan, saya nak cakap pada puan benda penting ni, puan kena bekerja secara profesional. Tuan-tuan, orang daripada seberang ni tahu ke bererti perkataan profesional ni, tuan-tuan? Kan kebaik dia cakap, kita cakap pada dia, puan, makcik kerja ni bagus, bersih lantai bilik. Kalau makcik tak ada raya ni, cuti itu, lantai lekit jadinya. Allah, banyaknya peranan makcik. Tapi makcik boleh tak makcik baiki sikit kat sini? Puan boleh tak puan baiki sikit lagi kat sini? Air yang puan buat tu macam susu, macam gula tumpat. Contoh, puji dulu, kemudian barulah kita muhasabah. Janganlah kita tembak orang pakai peluru hidup. Ada setengah orang yang pergi belajar kat overseas ini berbangga dengan pendapatan, cara tindakan orang-orang barat. Dan dia berkata, saya minta maaf, saya outspoken, saya ni belajar dekat UK dulu. Tuan-tuan, mana lebih baik, UK tu ke Rasulullah, tuan-tuan? Mana hikmahnya? Kan ke Rasulullah, kalau nak menegur para sahabat, Rasulullah menegur dengan penuh hikmah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang sembahyang mendongakkan kepalanya ke langit, Nabi tak panggil secara spesifik menyebut insan itu dan ini. Nabi hanya bersabda dalam motivasi, dalam bimbingan Nabi, ma balu aqwamin yusalluna wa yarfa'una ru'usahum ila sama. Kenapa ada orang yang sembahyang sedangkan kepalanya dongak langit? Ada individu tertentu yang buat demikian, maka Nabi tidak secara spesifik menegur perkara itu. Nabi menegur dengan penuh hikmah. Jadi ini juga hikmah juga merujuk kepada ihsan dalam kalam dan juga tindakan, kata Al-Imam Dr. Ratib Nabulsi yang tafsirnya. Yang keempat, tuan-tuan, maksudnya dari sudut ihsan yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah hendaklah kita ni dalam kehidupan kita hendaklah melakukan ihsan dalam amal makruf dan juga nahi munkar. Ini adalah kebijaksanaan kita dalam bertindak. Pada satu hari, seorang sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, salah seorang ni, dia datang sembahyang, tapi dia sembahyang dalam keadaan dia nampak Nabi dah rokok. Dia daripada pintu masjid itu ibaratnya dia telah rokok. Faham tak, tuan-tuan? Kita idrak raka'ah birukuk, kita dapat rakaat bersama imam bila kita dapat rokok dengannya. Tapi kena takbiratul ihram dululah, Allahu Akbar, dan baru kita rokok. Kalau dapat rokok bersama dengan imam, maka dapatlah kita rakaat itu kan.
Tapi sahabat Nabi ni dia rokok daripada pintu masjid lagi, rokok, dan dia pun lari dalam keadaan rokok itu sampai ke Nabi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wa dinan. Semoga Allah menambah usaha kamu, kesungguhan kamu, komitmen kamu untuk mengamalkan Islam dan juga agama kamu. La taf'al, jangan buat lagi lain kali. Ya Allah, Nabi puji dulu sahabat ini. Walaupun dia buat benda yang salah, Nabi puji, lain kali jangan buat lagi. Allah tambah kesungguhan kamu untuk dapat pahala iman kamu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Begitu hikmah Nabi dalam tindakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar ini. Ini yang keempat, tuan-tuan ya. Yang kelima, kata Dr. Ratib Nabulusi, berkaitan dengan ihsan dari sudut kalam dan juga amal ini. Tindakan dan juga perkataan. Macam mana nak jadi orang yang ihsan? Iaitu biar Allah mengilhamkan kepada kita kebaikan setiap kali kita nak berkata dan bertindak. Pada suatu hari dia bawakan hadis Anis Sa'ib qala kunna julusan fil masjid fadakhala Ammar bin Yasir fasalla raka'atan khaffafaha famarra bina faqila lahu ya Abul Yaqzan khaffafta as-salah qala aw khafifatun aw khifatan ra'aytumuha qulna na'am qala amma inni kad da'utu fiha bi du'a kad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma madha. Kata seorang sahabat bernama Sa'ib, ketika kami sedang duduk dalam Masjid Nabawi, masuklah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang antara yang mula-mula masuk Islam. Ujiannya bapanya Yasir itu adalah merupakan orang yang mula-mula antara diseksa dalam Islam. Ibunya merupakan syahidah yang pertama dalam Islam. Ibunya yang bernama Sumayyah itu, tuan-tuan, telah dibunuh dengan kejam oleh majikannya ketika di Mekah. Dan kita tahu Ammar bin Yasir ni kerana tindakannya itu turun ayat untuk memberitahu keislamannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia terpaksa mengatakan kalimah murtad padahal dalam hatinya keislaman kerana takut mata pedang siksaan yang dilakukan terhadap ayah dan ibunya. Sampai turun ayat untuk mengatakan imannya tidak batal kerana dia mengatakan kekafiran itu lantaran ketakutan terhadap dibunuh, tuan-tuan ni. Jadi Ammar bin Yasir ini berkata bila masuk ke dalam masjid dia semayang dengan cepat 2 rakaat. Bila dia habis semayang, kami pun menegurnya dengan berkata, wahai Abul Yaqzan, ini kunyahnya, wahai Pakcik Ammar, kenapa semayang laju sangat? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kadang-kadang kita pergi semayang ke Masjid Madinah, Masjid Mekah pun kita dapati imamnya semayang pantas, cepat. Mereka tetap mengikuti tamak nina. Orang bertanya dari sudut hukum, mana lebih baik kalau kita sembahyang kat rumah dengan penuh tamak nina ataupun kita pergi ke masjid imam sembahyang pantas? Kita yang kena improve diri kita lah, tuan-tuan. Ada imam yang bacanya pantas, cepat, tapi dijaga tamak nina. Selagi dia ada tamak nina sembahyang sah. Bukan kita nak kena orang ikut kita, kita kena ikut imam lah. Kerana jangan tersilap buat macam ni. Ada orang dia kata dia pergi masjid, dia tak boleh sembahyang kerana imam tu sembahyang laju sangat. Kamu kena baiki bacaan kamu lah, kena latih dia kamu untuk baca cepat. Kerana kalau kita baca sahabat-sahabat Nabi pun ada yang sembahyang pantas, tapi bukanlah sembahyang macam kita tengok sembahyang bulan puasa di satu tempat tu yang 20 rakaat cuma 7 minit 8 minit. Itu memang tidak tamak ninah langsung. Jadi kembali kita kepada peristiwa ini, sahabat-sahabat menegur Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang panjang umurnya ini. Maka Ammar bin Yasir berkata, sebenarnya kamu nampak aku sembahyang cepat, sebenarnya aku sempat berdoa dengan satu doa yang Nabi anjur kepada kita untuk baca. Kamu tahu tak doa tu? Ni poinnya, tuan-tuan. Nanti saya minta sahabat-sahabat yang mulia dalam kumpulan tazkirah kita di Facebook ni tolong catatkan, Ustaz Syarif Murad ke, Ustazah Safi Sadiqin ke, tolong tulis doa yang aku baca daripada Nabi SAW, iaitu supaya Allah mengilhamkan kepada kita tindakan dan kata-kata kita semuanya adalah dalam rutbatul ihsan, dalam kawalan Allah, dalam apa yang kita terbitkan itu, perkataan dan tindakan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa itu, wahai Abul Yaqzan, Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang sangat mulia? Maka beliau pun mengajar kami doa itu. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika al-khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa kalimatal adli wal haqqi fil ghadabi waridha wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabit wa qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ridha ba'da al-qada'
wa as'aluka al-qasda wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal mauti wa as'aluka lazatan nadhari ila wajhik wa as'aluka syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra aw mudirra wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Sebahagian daripada doa ni kita telah pelajari, tapi dalam versi ini riwayat Ibn Hibban kita belum lihat dia seperti ini, melainkan riwayat Ibn Hibban. Tuan-tuan, dia dalam Sahih Ibn Hibban. Apakah maksud doa ini? Wahai Abu Yaqzan, Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang mengajar kami satu doa supaya diilhamkan melakukan ketaatan, kebaikan dan juga ihsan dalam segala tindakan dan juga kata-kata. Maksud doa ini, Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa kudratika alal khalqi. Ya Allah, dengan ilmumu yang menguasai segala-galanya dan kudratmu ke atas hamba-hambamu, hidupkan aku selagi kehidupan ini baik untukku. Ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Dan matikan aku seandainya mati itu lebih baik untukku. Ni kita dah belajar doa ni yang saya cerita pada tuan-tuan tentang sahabat Nabi bernama Rabi' bin Harith Al-Mazini yang sebelum ini mati selepas beliau membacakan doa ini. Dan begitu juga Imam Bukhari juga meninggal dunia selepas baca doa ini. Ramai orang saleh yang melihat dalam kehidupan ni tak ada peluang melakukan kebaikan dan fitnah banyak sangat, minta supaya dimatikan oleh Allah supaya tak terjebak dalam fitnah. Ini doanya. Kita dah belajar doa ni beberapa kali tapi dalam versi ini ada lanjutannya. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu perasaan takut, khasyah kepadamu dalam keadaan seorang diri ataupun di depan orang ramai. Ada sebagian orang depan orang nampak bukan baik, bukan main sekali, di belakang habis ahlan wa sahlan wa jalan, habis semua dilanggarnya. Jadi kita tidak mahu perasaan seperti itu Dan Allah menggambarkan innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takutkan Allah ketika tiada orang lain, ketika berseorangan diri, yang mana pada waktu itu lebih rancak dan mudah untuk melakukan maksiat, tapi dia mampu mengawal dirinya. Maka doa ini memohon kepada Allah dapat bimbingan, panduan ketika seorang dan juga di hadapan khalayak ramai. Depan isteri kita, anak-anak kita, kita takut buat maksiat. Tapi kalau seorang diri, ni ujiannya tuan-tuan Jadi wa kalimatul adli wal haqqi fil ghadab wa ridha. Dan mohon kepadamu ya Allah supaya dapat berkata yang baik-baik, kebenaran ketika marah ataupun ketika tenang. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Dan aku mohon kepadamu bersederhana ketika miskin ataupun kaya. Bukan kaya kita melampau-lampau, tak. Kaya miskin kita tetap berada dalam situasi lindungan ilham Allah dalam berbelanja contohnya. Wa as'aluka na'iman la yabit. Aku mohon kepadamu wahai Tuhan nikmat yang tidak putus-putus. Wa qurrata 'ainin la tanqati'. Dan penyejuk mata yang tidak henti-henti. Isteri kita, anak-anak kita semua jadi penyejuk mata memandang. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Dan aku pohon kepadamu wahai Tuhan perasaan ridha selepas ketetapanmu berlaku untukku. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Dan aku mohon supaya kuburku menjadi sejuk lepas kematian. Kubur lahat aku menjadi tempat yang paling tenang untuk aku duduk diam damai padanya. Wa as'aluka lazatan nazari ila wajhik. Dan aku mohon supaya dapat melihat wajahmu yang mulia. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Dan aku mohon kepadamu wahai Tuhan rasa rindu untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra mudirah. Tanpa ada kesusahan atau memudaratkan sesiapa pun. Wala fitnatin mudillah. Dan tidak pula dalam keadaan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiaskan kami dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikan kami ini pembawa hidayah dan sentiasa mendapat hidayah. Jadi poin doa ini dalam rangkap iaitulah sabda Nabi SAW, wa as'aluka kalimatal adli wal haqqi fil ghadabi wa ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilham supaya ditaufikkan aku untuk melakukan sesuatu itu secara adil dan ihsan ketika sedang marah dan ketika sedang ridha. Kadang-kadang dalam hidup ni kita menjadi marah tuan-tuan. Mungkin disebabkan isteri, mungkin disebabkan anak-anak. Maka hendaklah kita ingat pada waktu itu ketika bercakap, cakap-cakap menjadi doa sebenarnya. Maka kita mohon kepada Allah dalam segala tindakan kita mendapat ilham daripadanya.
Jadi orang yang baik ini sentiasa mohon kepada Allah dalam doanya supaya mendapat bimbingan, petunjuk, bantuan, dan kata-kata itu merupakan kata-kata daripada Tuhan. Dipinjam sifat Ar-Rahman Allah itu ketika berkata-kata, dipinjam sifat Rauf Allah itu ketika dia bertindak. Jadi inilah dia doa yang sangat penting yang berkaitan dengan ihsan dari sudut tindakan dan juga perkataan. Jadi ada 5 martabatul ihsan dalam maksud yang dikehendaki oleh Allah di sini. Wa qul ibadi yaqul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku bahawa belajarlah untuk bertindak dengan ihsan dalam segala tindakan mereka, plan of action mereka. Saya ulang balik tuan-tuan, ihsan yang dikehendaki oleh Allah kat sini, kata Dr. Latif Nabulusi, yang pertama, ihsan iaitu menambatkan dirimu dan perkataanmu, tindakanmu, pengajaranmu, rawatanmu wahai doktor, binaanmu wahai engineer, semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala tindakan kamu. Yang kedua, kalau kamu terpaksa berdebat dengan orang pun, bercakap dengan orang pun, katalah perkataan-perkataan yang mudah untuk mereka dan membuka hati mereka. Kalau mereka memang tak mahu menerima dah, memang tidak dapat menerima, tidak mengapa, tinggalkan mereka. Salamun la nabtaril jahilin. Cukuplah setakat ini, kami tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang jahil. Kalau kita dah tahu orang ini memang keras hatinya, susah nak menerima, maka lebih baiklah kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu cara kamu, bagi aku cara aku. Tapi kalau ada peluang untuk berdebat, dia ajar kita supaya berkata dengan yang baik-baik. Belajarlah kalau kita nak berdebat daripada orang-orang yang mahir. Keliling kita pun ada mereka yang ahli dalam bidang perdebatan. Banyak orang di kalangan orang Islam ni bila mengatakan perdebatan itu berarti nak tajrih, nak menghina orang. Bukan. Kalau ia baik untuk membawa kepada kebenaran, kebaikan, terima. Jangan kita nak menyombong diri, tak semua benda tu kita tahu. Dan kalau kita terlibat untuk berdebat dengan bukan Islam, jangan sampai ke peringkat wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilm. Dan surah Al-An'am ayat ke-108, janganlah kamu mengeji Tuhan orang-orang kafir itu dengan cara yang salah, lalu menyebabkan mereka telah pun mengeji Tuhan kamu sedangkan Tuhan kamu itu betul. Maka ini diajar kepada kita ketika kita bertindak, tuan-tuan dimuliakan Allah, dalam perkara berkaitan dengan mujadalah dan juga munaqasyah. Kemudian dalam berkata yang ketiga, ihsan dari sudut tindakan dan juga perkataan kita bila kita bercakap dengan orang keliling kita, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Hendaklah kita kata yang baik-baik. Satu hari tuan-tuan, seorang isteri Nabi SAW telah pun berkata kepada isteri Nabi yang lain, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha, berkata terhadap Saudah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Iaitulah isteri Nabi yang bernama Aisyah berkata terhadap isteri Nabi bernama Safiyah. Dia berkata, Safiyah ni orangnya baik, tetapi dia pendek. Tuan-tuan, kata-kata Aisyah radhiyallahu anha terhadap Safiyah. Safiyah ni orang baik, tapi dia pendek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa salah orang itu? Kulitnya hitam ke? Orangnya pendek ke? Badannya gempal ke? Bukan dia nak seperti itu, tuan-tuan. Maka kata kita kena jaga. Maka Nabi SAW menjadi sangat marah dengan kata-kata daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi pun telah menjawab, berkata kepadanya, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguhnya engkau telah berkata satu perkataan yang mana perkataan itu kalau dimasukkan ke dalam lautan, keseluruhan lautan akan menjadi kotor dengan sebabnya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jaga kita pada perkataan. Banyak perkataan yang timbul sehingga menyebabkan perpecahan, pergaduhan, padahal kita boleh mengawal diri kita daripada berkata perkara sedemikian. Itu sebab dalam Islam dia ajar kita, kalau kita marah sangat, tuan-tuan, pergilah ambil wuduk. Kalau sedang berdiri, duduklah. Kalau duduk, baringlah. Kalau kita masih juga tak tenang, pergilah keluar, buatlah benda-benda lain. Jangan sampai perkataan itu menyebabkan selepas itu kita kena pergi jumpa pula dengan pejabat qadi, pergi jumpa dengan orang tertentu, kena jumpa dengan lawyer pula, dan kena bayar, tuan-tuan, dan sebagainya. Kalaulah kita mengawasi diri kita daripada awal untuk berkata perkara-perkara seperti itu, mengawal diri kita daripada berkata yang seperti itu, tentulah tak perlu kita melakukan perkara-perkara semikian, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah. Dan satu kajian tidak rasmi mengatakan bahawa kebanyakan peristiwa talak ini, tuan-tuan, tak lain tak bukan berlaku kerana marah. Sebab diajar kita dalam Islam, kalau berlaku perkara-perkara semikian, tuan-tuan, hendaklah kita menjaga diri kita. Dan dalam satu huraian lain,
berkenaan dengan berkata-kata yang tak betul ni tuan-tuan. Itu sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, salahu zatil bayi fa inna fasada zatil baini hiyal haliqah, la aqulu tahliku sya'r walakin tahluku ad-din. Dan satu hari Nabi SAW telah pun bersabda bahawa ala ukhbirukum bi afdal min dalil siyam wa salah wa sadaqah, tahu tak kamu apakah benda yang lebih utama daripada sembahyang, zakat dan juga sedekah? Para sahabat mendiamkan diri. Lalu Nabi menjawab, memperbaiki hubungan kekeluargaan dan juga kekerabatan itu lebih baik daripada sembahyang, puasa dan juga sedekah yang sunat ini. Bagaimana wahai Nabi? Nabi bersabda, seseorang yang berada dalam keluarga, kekerabatan, hubungan silaturahim ini, tiba-tiba dia memunculkan, mengatakan perkara-perkara fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Kadang-kadang benda yang disebut itu tak perlu disampaikan pun, tapi dia sampaikan menyebabkan perpecahan berlaku, tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW telah melanjutkan dalam hadis ini, orang yang memecah belahkan hubungan pertautan kekeluargaan darah daging silaturahim ini, dia umpama pencukur. Aku bukan kata cukur rambut, kata Nabi SAW, tapi cukur yang dimaksudkan iaitu cukur agama kamu. Kamu menjadi pengadu domba, pemutus hubungan, menyampaikan perkara yang tak perlu. Ini berlawanan daripada martabatul ihsan yang kita bincangkan dari sudut tindakan dan juga perkataan itu, sehingga menyebabkan ia mencacatkan agama kamu. Ia ibarat pencukur yang mencukur agama kamu, bukan mencukur rambut kamu. Yang keempat, kita belajar juga tentang konteks ihsan dari sudut kalam dan juga adab, tindakan dan juga perkataan ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Iaitulah kita menggunakan perkataan yang terbaik ketika menegur seseorang dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita melihat contoh yang terbaik Nabi SAW yang telah kita bincangkan. Dan bagaimana kisah tentang Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma dalam kes nak mengahwinkan puteri mereka tadi. Dan yang terakhir sekali iaitu ihsan dari sudut tindakan dan juga perkataan ini adalah berpandukan kepada hadis Nabi SAW, iaitu apa yang Nabi anjurkan kepada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Dan Ammar ni tidak bertangguh untuk mengajar kepada anak-anak para sahabat ketika hari tuanya, ketika dia semayang, dia berdoa. Mereka menegur Ammar bin Yasir ni semayang laju nampaknya. Dia kata, sebenarnya walaupun kamu nampak laju, tapi sebenarnya aku baca doa yang Nabi anjurkan untuk baca. Kau nak tak doa ni Nabi ajar? Maka beliau pun berdoa dengan doa yang telah saya sampaikan tadi. Boleh tuan-tuan hafal, nanti boleh di-type di sini. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika al-khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanat wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa lika halimatal adli wal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al-kasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabit wa qurrata 'ain la tanqati' wa as'aluka ridha ba'da al-qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa as'aluka syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudhiratin wala fitnatin mudhillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Lagi sekali saya terjemahkan, tuan-tuan, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan ilmu-Mu yang menguasai segala-galanya dan kuasa-Mu ke atas hamba-hamba-Mu, hidupkanlah aku selagi hidup ni baik untukku, matikan aku kalau mati itu lebih baik untukku. Aku mohon kepadamu perasaan takut dalam keadaan berseorangan diri ataupun di khalayak ramai, dan berkata yang betul. Ilhamkan aku untuk berkata yang baik-baik dalam keadaan aku marah dan juga aku redha, dalam keadaan aku marah dan tenang. Aku mohon kepadamu supaya bersederhana tak kala hidup miskin ataupun kaya. Aku mohon kepadamu iman yang tidak putus-putus. Aku mohon padamu penyejuk mata yang tidak berakhir. Aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, kesempatan untuk melihat wajah-Mu yang mulia. Aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa menyusahkan atau memudaratkan, dan bukannya pada waktu fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiaskan aku dengan perhiasan iman dan jadikan aku ini pembawa hidayah dan sebab turun hidayah-Mu kepada manusia. Jadi tuan-tuan, ini 5 bentuk ihsan dari sudut tindakan dan juga perkataan yang berkaitan dengan ayat yang kita bincangkan ni. InsyaAllah esok kita akan bincangkan lebih lanjut tentang ayat yang seterusnya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dalam kuliah pada malam ni. Semoga Allah beri kepada kita kesempatan untuk memahami ayat-ayat yang mulia dan surah Al-Isra', surah Bani Israel yang dibaca Nabi setiap malam ini. Sebelum akhir kuliah saya malam ni, tuan-tuan, saya merayulah kepada para ustaz, para cikgu yang ada dalam kumpulan kita di Facebook ni. Jangan lupalah untuk follow Facebook Telaga Biru. Kami ada menerbitkan buku-buku yang sangat berguna untuk anak-anak kita pada waktu PKP ni. Mereka duduk rumah, tak ada aktiviti apa pun. Telaga Biru berkecimpung menerbitkan bukan saja buku-buku agama,
Al-Quran, tafsir, malahan buku-buku kerja untuk anak-anak kita musim PKP ni. Kita tak tahu apa anak-anak buat, tuan-tuan. Kita pergi kerja, mereka duduk rumah, mungkin menghabiskan masa melihat benda-benda yang bukan-bukan, mengikuti filem-filem itu dan ini, sedangkan banyaknya masa yang terbazir. Tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan ziarahlah kami di www.telagabiru.net.my website dan tengoklah buku-buku yang penting ditulis guru-guru yang pakar. Andainya ada guru-guru yang ingin menulis dengan kami pun, kami sangat berbesar hati untuk terlibat. Sekiranya ibu bapa yang terlibat ingin menjual, memasarkan buku kami bekerjasama dalam dunia pada ini tanpa sepadan, kami sangat berbesar hati. Mari sama menulis dan juga bekerjasama dengan Telaga Biru. Di samping, kalau tuan-tuan ada peluang nanti nak pergi trip, bolehlah pergi trip sama dengan Zahzan Travel. Terima kasih pada Zahzan Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni, yang saya harap saudara pegawai saya Ridwan Zainur dapat highlightkan apa-apa yang berkenaan di sini. Boleh tuan-tuan melihat peluang bekerjasama dengan kami tanpa apa-apa batasan, selagi ia baik untuk umat ini. Seandainya tuan-tuan ada bahan-bahan yang baik pun bolehlah siarkan, insya-Allah ada manfaatnya. Asalkan benda itu halal, benda itu baik, tidak membuka aurat, boleh melengkapkan iman orang, boleh membantu ekonomi mereka. Saya amat mengalu-alukan apa saja kerjasama yang boleh berlaku dalam Facebook ini. Jadi tuan-tuan tolonglah like, follow Telaga Biru dan juga Facebook Zahzan Travel. Facebook Zahzan Travel dan juga Telaga Biru. Lihatlah apa-apa peluang kerjasama yang boleh berlaku. Mana Ridwan Zainur ada masuk ke Ridwan Zainur? Saya tak dapat buka WhatsApp anda tadi. Tolong masukkan kat sini apa-apa yang berkenaan. Dan satu lagi perkara tuan-tuan, esok tuan-tuan ada kesempatan lihatlah program kami di Astro Go Shop pada pukul 9 pagi tentang cerita-cerita Nabi, buku tentang bagaimana nak memahami kisah-kisah Al-Quran. Buku ni sangat menarik, membantu anak-anak kita untuk memahami Quran bukan setakat baca tapi ada aktiviti. Bahan ini telah dikaji oleh seorang sahabat saya, Dr. Fakhrizan dan isterinya Ummu Ammar, berkenaan kaedah bagaimana memahamkan anak-anak kita pada kisah-kisah Al-Quran. Sangat membantu dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Besok pukul 9 pagi jangan lupa untuk menonton kami di Astro Go Shop yang akan membantu anak-anak kita dalam pengisian masa memahami Quran. Buku ni sangat istimewa. Set Prophet, cerita tentang Nabi-Nabi yang Allah utuskan ni sangat menarik kerana ia bukan saja setakat cerita tapi aktiviti, color, buat susunan, buat dam iman, bukan dam ulai, dam iman dan sebagainya. InsyaAllah bahan ni sangat membantu. Jangan lupa untuk menonton kami di Astro Go Shop besok pagi pukul 9 pagi. Terima kasih tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Segala baik semuanya daripada Allah, segala kelemahan dalam hidup manusia. Mudah-mudahan kita dapat memahami maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam surah Isra ini. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa soalan? Ridwan Zainur, tolong masukkan saya lagi. Ridwan Zainur, mana Ridwan Zainur? Puan Intan ke? Tolong. Buku-buku yang baik untuk anak-anak sepanjang musim PKP ni untuk diisi, dibuat di rumah. PT3 ada, SPM ada, UPKK ada, UPSR ada. Terima kasih. Jadi setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan berkaitan dengan Nabi Isa, nanti boleh bagi saya masa untuk mengkaji dan menyampaikan pada waktu lain. Ada yang WhatsApp saya personal tentang Nabi Isa, nanti saya cerita pada waktu lain. Waktu tak mengizinkan. Begitu juga dia bertanya pada saya ini tentang hukum zihar. Zihar ni adalah menyamakan isteri dengan ibu ataupun orang yang haram kita kahwini. Itu adalah budaya orang Arab, kata Profesor Datuk Dr. Mahmud Zodi dalam kajiannya, bahawa perkara nama zihar ini kurang berlaku dalam masyarakat kita. Itu budaya orang Arab sebenarnya. Jadi kalau seorang suami menyamakan isteri dengan ibu atau adik-adiknya, itu bukan berniat untuk tujuan diceraikan, bukan. Itu budaya dari sudut relatifnya berbeza, tuan-tuan. Saudara Anwar bertanya, benarkah ibu bapa juga boleh derhaka pada anak-anak? Izinkan saya bincangkan waktu lain nanti, insyaAllah. Okey, nanti kita akan ulas sekali lagi dalam ayat berkaitan dalam surah Al-Isra ni berkenaan penderhakaan ibu bapa pada anak-anak. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok untuk ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.